السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائما متلازمين إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك والمستقيم. اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami, wabil islami dina, dan kami juga rida bahwasanya Islam adalah agama dan cara hidup kami, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan kami juga rida bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang telah mana Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kami, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam kerangka untuk kita meningkatkan ilmu, thaqafah, kebijaksanaan kita, tidak lain dan tidak bukan untuk kita meningkatkan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik yang berusaha, Tuan Pengurusi Masjid At-Taqwa Taman Berta Indah, Tuan Haji Kanda Badrul bin Saleh, Timbalan Pengurusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Masjid At-Taqwa Taman Berta Indah, begitu juga seluruh pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, tuk-siak kita yang banyak berjasa, dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan, puan-puan, dan juga diraikan dua orang ustaz mana ni? Saya tak pernah mana. Seorang. Subhanallah. Kita meraikan dua penulis kita yang subhanallah, tabarakallah, amat-amat dikenali, dan seluruh hadirin yang Allah Subhanahu wa taala sayang, yang Nabi kasih, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ini diamanahkan untuk kita membicarakan mengenai satu tajuk yang kita bicara. Tajuk ini bukan hari ini saja. Bahkan tajuk ini semenjak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sudah ada, iaitu masjid adalah milik Allah dan kita adalah pemegang amanahnya. Dan tajuk ini bukan hari ini akan terhenti, dan ia akan sampai bila-bila selagi mana ada manusia menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ada orang sujud kepada Allah. Tajuk ini akan dibicarakan sampai kiamat, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan tak sabarlah. Tak sabar, okey 8:20 orang. Insya-Allah. Sebelum kita nak makan, selalu kita ada pemanis juga. Kita ada pemanis dia, ada buah dan sebagainya. Dan sebelum kita mula forum, kita pun ada pemanis juga. Dia menjadi adat orang dalam berbahasa. Saya nak jual pantun, boleh Ustaz? Kalau sudi jawablah. Kalau kita tak sudi tak apalah, lain kali kita jawab. No? Ustaz manis boleh kot? Baik, subhanallah, insya-Allah. Baik. Lepas kita mula pantun ni, kita mula terus. Tuan-tuan jangan risau. Takkan nak tunggu sampai ke 12 siap saja. Baik. Wajah indah, senyum terukir. Wajah indah, terukir senyuman. Tak tala zikrullah, mengubat duka. Ahlan wa sahlan, hadirin budiman. Gelanggang forum kini dibuka, insya-Allah. Kita akan mula dulu dengan memperkenalkan panel-panel kita. Yang pertama di sebelah kanan saya, betul tepi saya ni,
Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Ma'akhir. Ini satu orang yang hebat ni tuan. Bukan sekadar tiktokers, bahkan beliau merupakan tokoh, dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah tahun 2022 Ustaz. Negeri Kedah Darul Aman. Subhanallah. Bukan kaleng-kaleng bahasa orang muda kita lah ni Ustaz, tuan-tuan. Bukan biasa-biasa. Tokoh Ma'al Hijrah bagi negeri Kedah Darul Aman. Subhanallah. Mana kata kita jumpa hari ni panelis yang memang tepat dan tepat dengan masanya, tepat dengan tempatnya dan tepat dengan penghargaan yang manusia bagi. Alhamdulillah. Dan beliau juga bukan sekadar tokoh Ma'al Hijrah bagi negeri Kedah Darul Aman, bahkan beliau merupakan seorang pengurusi dan imam di Masjid Al-Bushra Merbuk Kedah, yang juga dinobatkan sebagai masjid terbaik negeri Kedah tahun 2022. Subhanallah. Boleh kat depan semua. Pengurusi dapat tokoh, masjid dapat yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah satu penghargaan kerana Ustaz sudi datang pada hari ini. Dan beliau juga merupakan ikon anti dadah AADK daerah Kuala Muda. Subhanallah, selamat datang Ustaz. Sihat sana. Sana. Alhamdulillah. Sega. Subhanallah. InsyaAllah. Bicara terang tak apa. Baik. Subhanallah. Baik, kita teruskan dengan Ustaz yang tu. Tak senyum pun dah manis lah. Kalau senyum tak tahu lah. Kami bertiga kau bersemuk datang ni. Bersemuk dah ni. Ustaz manis. Nama diberi ialah Ustaz Fadli bin Hasbullah. Ini pun orang hebat ni tuan. Memegang ijazah sarjana bidang kaunseling dari Universiti Unishams, Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Unishams, dulu Insaniah. Dan beliau sekarang menjawat jawatan sebagai guru di SMK Pauh Jaya. Betul tak? Betul no? Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, sekali kita minta Ustaz mana zikir sikit. Pasal apa? Beliau mempunyai 7 buah album. 7 buah tuan. Kita satu lagu pun tak ada buat. 7 buah album nasyid dan zikir. Pernah muncul di kaca TV, di Astro Oasis, di TV Al-Hijrah, di RTM, di HIP TV. Subhanallah. Bukan takat tu saja tuan-tuan. Tu kata bukan kaleng-kaleng. Beliau juga merupakan seorang motivator, pakar motivasi, personality TV, hakim nasyid kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Subhanallah. Selamat datang Ustaz. Okay, Ustaz no? Alhamdulillah. Sihat kan semua? Sihat no? Alhamdulillah. Baik. Kita kenal dah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita kenal dah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan malam ini dengan tajuk forum kita, saya ulang, disebut tadi masjid.com. InsyaAllah. Masjid.com. Masjid adalah milik Allah, kita pemegang amanah. Baik Ustaz, saya terus pada yang belah kanan lah dulu. Okay, Ustaz, mukadimah awal. Dalam atas muka bumi Allah ini, tempat sujud ni kita solat, tang mana bersih, tang mana kita lengkap dengan kita punya syarat sah solat, syarat wajib solat, kita boleh semayang. Dipanggil surau ke, balasah ke, langgar ke, apa lagi, masjid ke, masjid jamek ke, semua kita boleh sujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi hari ini kita nak membicarakan mengenai institusi masjid. Baik Ustaz, mukadimah awal tak awal lah. Berikan kepada kita dan kami semua pengertian umum untuk kita mudah faham apa itu masjid menurut bahasa dan istilah syarak. Seterusnya, mohon Ustaz memperjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu
فعسى أولئك أن يكونوا من فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah ayat 18. Jadi Ustaz minta Ustaz perjelas sikit masuk masjid dan juga minta Ustaz perjelas sikit apa yang Allah Subhanahu wa taala nak di kalangan hamba Allah yang nak memakmurkan masjid Allah. Dengan segala hormat silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati moderator kita yang juga segak lagi bergaya hitam premium pada malam ini. Tidak lupa juga kekanda ahli panel, rakan panel, seorang artis. Walaupun tak maneh tapi nama maneh. Nah, dah maneh tak. Seterusnya pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, dan seterusnya mungkin kaki tangan masjid, tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik ramai. Apa ramai apa nak halal. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya sampai ke Masjid At-Taqwa Bertam Indah yang sangat-sangat dikenali. Orang kenal sangat dah. Abang kata Masjid Taqwa ataupun abang kata Masjid Bertam, orang kenal dah, tak ada dah, tangnilah masjid dah. Masa mula-mula dulu, saya mula-mula jadi imam 2018. Dan inilah sebahagian ataupun salah satu masjid yang selalu orang sebut dekat saya. Ustaz, tengok masjid dekat Bertam, Masjid Taqwa. Masjid mereka ada kedai gunting rambut. Yang saya dengar masa tu. Masjid mereka ada tempat cuci buah pinggang. Masjid mereka ada homestay. Antara yang menjadi rujukan saya masjid ni, di antaranya. Kita mereka duduk belah pekan boleh lah kan. Kami duduk dalam hutan tu. Kan, nak buat lagu mana? Tapi tak apalah. Tapi itu bukanlah sebagai satu batu penghalang untuk kami nak buat sebagaimana yang telah kami buat sekarang. Tadi moderator kita menjual pantun. Dalam ilmu perniagaan, orang yang menjual, dia tidak boleh memaksa untuk membeli. Jadi saya tidak berniat untuk membeli. Sebab saya tak kerti pantun. Mungkin Ustaz mana boleh beli ikut saya lagi. Tak apa no? Boleh tak? Boleh tak tu. Baik. Bila kita sebut masjid, dalam negeri Pulau Pinang saya tak pasti berapa banyak buah masjid. Tapi kalau dalam negeri Kedah, ada sekitar 600 buah masjid. Tak termasuk dengan suraunya. Tak termasuk dengan surau-surau yang ada dalam sekolah, dalam jabatan-jabatan. Maksudnya banyak sangat. Tempat apa? Tempat sembahyang. Kalau dalam bahasa Arab, masjid itu apa? Masjid itu asal bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Masjid itu apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Kalau dalam bahasa Arab, dia daripada perkataan sajadah. Tempat meletakkan dahi. Tempat bersujudlah. Kalau sujud itu ditujukan kepada Tuhan, maksudnya dia panggil menyembah. Ya, dia tempat sujud dan tempat menyembah. Kalau tempat itu kita sembah untuk Tuhan. Macam tu. Baik, daripada sudut bahasanya macam tu. Masjid adalah tempat sujud. Kalau daripada sudut syaraknya, apa itu masjid? Kita boleh bahagi kepada dua. Yang pertama, dari istilah masjid itu sendiri, masjid adalah satu tempat ataupun satu kawasan yang orang boleh sujud. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut, Nabi kata, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. Maksudnya dia satu kawasan yang Nabi SAW kata apa? Dijadikan bumi ini bagi aku sebagai tempat untuk aku sujud.
Maksudnya dekat mana-mana saja yang dikatakan masjid itu, mana-mana kawasan pun. Kalaulah tempat itu tempat untuk sujud, maka dia masjid. Macam tu. Ataupun dalam istilah yang kedua, yang kita boleh faham, masjid itu apa? Tempat yang dikhususkan untuk sujud ataupun untuk sembahyang selama-lamanya. Maksudnya macam Masjid At-Taqwa telah dikhususkan ataupun telah digezetkan. Ini adalah masjid, ini adalah tempat sembahyang untuk selama-lamanya. Dah digezet dah. Ini tempat sembahyang. Itu daripada fahaman kita dalam syarak macam tu. Dipahamlah masjid. Jadi kalau kata kita tengok dulu, asalkan tempat itu disebut saja, katalah ada orang kata, saya dengan ini menjadikan ataupun saya dengan ini menggezetkan tanah saya yang seluas 1 relung ini untuk dijadikan masjid. Maka dia jadi masjid dah. Dia gezetkan kawasan tersebut untuk jadi masjid, maka dia jadi masjid. Ataupun dia meletakkan satu sempadan. Ambil batang tiang, pacak tadi satu, pacak dekat sini, sana, buat 4. Batang tiang, maka kawasan tu dia kata ini adalah kawasan masjid. Walaupun dia tak sebut, dia mewakafkan tanah itu ataupun tempat itu sebagai masjid, dia tetap dikira sebagai masjid. Faham macam itulah. Jadi kita tak mau pergi tu, dia boring. Kan? Dia cerita, pergi istilah, pergi semua, boring ke? Lah ni dah musim undi. Orang semua nak cerita pang semua tak? Tak. Jadi kita dah habis dah faham. Masjid kita faham, tempat semayang. Dah, tutup. Buku, tutup cerita. Tadi moderator kita sebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang mengimarahkan, yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu siapa? Man amana billah wal yaumil akhir. Adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada hari akhirat. Memakmurkan rumah Allah, imarah apa dia? Imarah ni pun bahasa Melayu, imarah ni pun juga bahasa Arab. Imarah ni apa? Imarah ni nak bagi apa? Nak bagi seronok. Imarah ni nak bagi hidup. Ataupun imarah ni kalau kata dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dia kata menggerakkan ataupun menghidupkan satu-satu tempat. Kalau kata pengimarahan masjid itu sendiri, maksudnya menghidupkan masjid itu ataupun menggerakkan masjid itu dengan aktiviti-aktivitinya, dengan program-program kerohanian, sama ada dalam bentuk fizikalnya. Fizikalnya macam mana pula? Kalau kata dalam bentuk fizikal, pembangunannya, buat bagi cantik, bagi seronok. Yang ni yang disebutkan dalam laman web. Apa dia, wilayah mufti wilayah persekutuan sebut. Kalau kata daripada sudut fizikalnya, macam mana? Buat bangunan bagi cantik-cantik, itu dikira sebagai pengimarahan. Buat taman permainan, pengimarahan. Bagi orang seronok, bagi orang suka, bagi orang rasa, oi seronoknya masuk dalam masjid. Bagi orang masuk dalam masjid rasa, oi bangganya masuk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, terpegunnya dalam masuk dalam masjid. Itu dikira sebagai pengimarahan. Manakala yang keduanya pengimarahan daripada sudut kerohanian. Kalau tadi fizikal, bagi lawa, bagi cantik, bagi orang rasa tertarik nak pergi ke tempat tu. Yang keduanya kerohanian, buat program. Yang mana dikhususkan dengan program-program agama itu sendiri. Buatlah kuliah ke, nak buat qasidah ke, bertam berselawat ke, Masjid At-Taqwa berselawat ke, apa-apa pun yang boleh meramaikan bagi orang seronok. Orang rasa teruja nak main. Ataupun buat forum. Tajuk .com. Aku pun dah fikir tentang pelama. Kan? Jadi orang tertanya-tanya. Tentang pelama. Lepas nak sembang malam ni. Dia rasa nak main. Lepas tu pula dia tahu. Kata nak main tu. Tu ustaz hak duk lari-lari dalam TikTok. Tu budak-budak ramai penuh. Itu sebahagian daripada pengimarahan. Pengimarahan dia seronok nak main. Tidak, tobat dia tak main. Kalau dia tahu malam ni ustaz main ni aja main. Dia pun tak main. Sebab dia tahu malam ni aku main.
Lihat tak? Lihat tak tu? Tempat lagi dia nak kata kat aku kata lu. Kan? Contohnya macam tu. Orang tertarik nak main. Dengar kata ustaz yang famous, contoh lah. Panggil ustaz-ustaz yang terkenal nak main. Ataupun artis nak main. Seorang penyanyi yang dah ada berapa album tadi? 7 album nak main. Oh, seronok nak main, nak jumpa dengan artis. Contoh macam tu. Itu sebahagian daripada pengimarahan. Okey, baik, kita sebut tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang mengimarahkan masjid? Yang ni. Adakah ini ditujukan hanya kepada pengurusan masjid saja? Oh, kira orang yang uruskan masjid sajalah yang tergolong daripada golongan orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Sebab depa yang buat program, depa yang bagi masjid cantik. Ada. Pengimarahan ini bukan hanya mereka yang menguruskan masjid, bahkan termasuklah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, yang sama-sama menyokong, yang bagi sokongan, yang mai bagi ramai, itu tergolong daripada golongan orang yang mengimarahkan masjid. Masjid buat program sebab apa? Ini diamanahkan. Mereka diamanahkan untuk menguruskan masjid, untuk mentadbir masjid. Kena buat program, kena buat bagi masjid lawa dan sebagainya. Tuan-tuan bagi sokongan, tuan-tuan mai ke masjid, maka tuan-tuan kita termasuk daripada golongan man amana billah wal yaumil akhir. Siapa? Mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mereka ini apa dia? Mereka ini mengeluarkan zakat. Mereka ini sembahyang dan la yakhsha illallah. Mereka ini tak takut kepada la yakhsha illallah. Mereka tak takut pada siapa-siapa melainkan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bersaksilah Nabi kata, siapa-siapa saja yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa saja, dia mai, dia meriahkan masjid, dia mai bagi ramai, dia mai bagi sokongan, dia mai support, dia mai tolong dan sebagainya, yang mengimarahkan masjid, Nabi kata bersaksilah, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang mengimarahkan masjid, sama ada yang menguruskan masjid ataupun yang mai ke masjid, maka ini adalah golongan Avengers. Apa tahu ada Avengers? Apalah Avengers? Penyelamat kepada orang lain. Sebab Nabi kata, kalaulah di kawasan tersebut akan diturunkan bala ataupun musibah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat masjid yang dimakmurkan, masjid yang dihidupkan. Allah melihat mereka ini, yang mana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini menghidupkan masjid, mereka ini mengimarahkan masjid, maka ujian, musibah tersebut, bala tersebut dipalingkan daripada tempat tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan ada orang yang mengimarahkan masjid. Oh, Avengers ah. Penyelamat kepada orang-orang lain yang sepatutnya bala turun di tempat tu, contoh. Tapi Allah palingkan sebab apa? Sebab Allah melihat ada daripada kalangan mereka yang mengimarahkan masjid. Hebat. Sebab tu tuan-tuan, kita sambut tarikh-tarikh kebesaran Islam. Malaysia ni makmur, aman, sejahtera, sentosa. Nabi lahir kita sambut, Nabi Isra' Mi'raj kita sambut. Lagi ni hak baru ni apa dia? Ma'al hijrah kita sambut. Ada saja tarikh-tarikh kebesaran Islam, kita sambut belakang. Kita sambut. Nak cerita apa kepada kita tuan-tuan? Semuanya berkaitan dengan apa? Tentang matlamat yang sama, iaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam bahasa mudahnya? Sembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia tak lari jejak Nabi lahir. Cerita Isra' Mi'raj, cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua berkaitan dengan masjid. Nabi lahir. Ada cerita pasal masjid tak? Ada. Saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abdul Muttalib lari, dah tahu kata, oh aku dapat cucu, Aminah dah lahirkan anak. Abdul Muttalib lari, pergi ambil Nabi Muhammad, bawa pergi mana? Pergi ke Kaabah. Bagi nama-nama yang tak pernah didengar. Kita sambut lagi Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj cerita pasal masjid lagi.
diperjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cerita masjid lagi. Nabi dalam keadaan diuji. Nabi berdakwah. Tapi dakwah Nabi tak diterima. Bapa saudara Nabi Abu Talib yang sangat-sangat kuat menjadi backup kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Allah jemput awal. Dahlah Allah ambil. Dahlah meninggal. Meninggal bukan dalam keadaan Islam pula. Tak ada orang dah nak backup Nabi. Ni peluang kepada orang Quraisy nak ganggu usaha dakwah Nabi SAW. Meninggal. Isteri Nabi SAW, Siti Khadijah, bini yang sangat Nabi sayang. Bini yang tak pernah tarik muka dengan Nabi SAW. Yang sangat cinta, yang mengorbankan segala-galanya kepada Nabi SAW. Tiba-tiba meninggal. Allah hadiahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Tapi cerita dia apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad, kita takkan terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita rasa hidup kita susah? Sebab apa kita rasa hidup kita ni tak tenang? Duit banyak pun tak tenang, bini banyak pun tak tenang. Bini seorang pun tak tenang. Ada kawan-kawan bini sampai 2 3 dia tak tenang duduk. Oh tak aci dia pun tak senang. Semua tak senang. Rupa-rupanya kita terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat mana tempat yang paling terbaik? Masjid. Masjid yang paling perfect, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang ada masalah, lari pergi masjid. Tsunami, lari pergi masjid. Banjir, masjid. Tuan-tuan. Masjid. Dia kalau dia serabut apa sangat, masjid. Dalam masjid lah satu-satu tempat yang boleh menggabungkan segala jenis parti. Senang cerita. Walaupun tu imam depan tu bendera kalah lain, dia ikut. Hak yang belakang duk semayang ni macam-macam kalah duk ada. Sebelah ada kalah lain ni, kalah lain ni, kalah lain. Tapi lepas habis semayang, hampa semayang boleh semayang sama-sama. Lepas habis semayang, hampa boleh pakat bersalam. Lepas tu keluar, masuk dalam TikTok, lawan berkeli balik. Tapi masjid lah satu-satunya tempat penyatuan paling perfect. Paling perfect. Sebab tu banyak cerita, semua cerita pasal masjid. Bila Nabi berhijrah daripada Madinah nak pergi ke daripada Mekah nak pergi ke Madinah, apa yang Nabi buat dulu? Nabi bangunkan masjid. Sebab apa Nabi bangunkan masjid? Tuan-tuan, bukan Nabi berhijrah daripada Mekah nak pergi ke Madinah, Nabi nak buat bangunan yang besar-besar. Tapi Nabi nak bagi tahu satu mesej kepada kita apa? Aku bangunkan masjid sebab aku nak bangunkan manusia. Masjid adalah tempat untuk membangunkan manusia. Sebab tu bila kita bicara berkaitan masjid, ini adalah amanah yang Allah SWT bagi kepada kita. Ini adalah tanggungjawab tuan-tuan kepada kita semua. Pengurusan masjid dan juga yang bukan menguruskan masjid, anak karya sendiri ataupun orang yang berada di sekelilingnya yang ada masjid, ini adalah tanggungjawab kita semua sebab ini adalah amanah yang Allah SWT bagi kepada kita. Apatah lagi kepada mereka yang menguruskan masjid, maka sedarlah kita ini adalah amanah Allah SWT kepada kita untuk kita menguruskan masjid. Boleh tahu dulu kan? Wallahu a'lam. Kita sambung balik. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Avengers sana, Avengers. Rupanya adik-adik ramai ni pasal kenal kat Ustaz Firdaus kita ke? Kenal tak Ustaz ni? Kenal, subhanallah. Saya pun kena download TikTok Ustaz ni. Subhanallah. Jadi clear, masjid adalah tempat sujud. Selama mana ia disebut sebagai masjid, ia tetap kekal sebagai masjid. Kalau kita lalu kok belah Pekladi, kita tengok kok depan tu, kita tengok ada satu tapak ada tulis yang dah dipagar bangunan ataupun tapak masjid lama. Jarang orang duk pi kelebek tu tak, jarang. Lalu kok Pekladi tu depan SK Pekladi tengok, jengok belah kanan tu nampak kubur, depan kubur tu dia tulis tapak masjid lama. Pasal apa dipagar? Kerana di situ masjid. Sekali digezek masjid, selama-lamanya masjid.
kena jaga kesuciannya. Kalau pergi berdiri tang tu, masuk ku ada pintu, pinat itikaf tang tu boleh tak? Sah itikafnya. Tu masjid. Dan masjid jugalah tempat melahirkan dan membangunkan umat. Itu adalah antara poin yang kita boleh ambil. Melahirkan umat. Keluar habis Avengers habis tadi. Alhamdulillah. Kita terus kepada Ustaz Manis. Soalan kedua Ustaz. Di antara kita semua ni, kita ni disebut sebagai ejen, sebagai duta, sebagai pemegang amanah. Dan bahasa baru sebagai Avengers, penyelamat untuk orang lain, untuk dan melekat dan dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa? Kita AJK kah? Kita pegawai kah? Ni soalan Ustaz bukan saya ceramah, ni soalan. Dia kena cerita dulu. Ustaz lagi Ustaz Penin. AJK kah, pegawai kah? Kita mak ayah anak-anak remaja kah? Apakah ramuan yang paling berkesan yang boleh kita blend dia, kita boleh kisarkan dia agar orang ramai tertarik nak mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ada ramuan dia Ustaz. Nak buat gulai dia ada ramuan dia. Dan seperti mana baginda Nabi SAW, Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Di antara golongan yang mana hatinya terpaut dengan masjid adalah di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak, yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi Ustaz, hari ini Ustaz bagilah ramuan apa yang terbaik untuk kita kisarkan dia agar bukan dekat jadi gulai, bahkan lebih pada itu lagi Ustaz. Dipersilakan, tafadhal masykurah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, yang telah menggerakkan, yang telah menguatkan sebatang jasad yang bernama Muhammad, manusia yang paling merendah walau tinggi jawatan pangkatnya yang bernama Rasulullah, orang yang paling tinggi jawatannya, orang yang paling tinggi namanya dijulang, namun orang yang paling rendah, orang yang paling banyak air matanya beruzlah, siang berdakwah malam beruzlah, Nabi diperjalankan dari masjid dan ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati, yang kami redha, yang kami balut dengan keberkatan perjalanan vibe, circle, environment, daripada masjid ke masjid. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjuk, untuk kami zahirkan kekuasaan, kekuatan kami, kata Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Surahallahul Azim. Alhamdulillah. Kita sedang bersecara langsung bersama Ustaz Firdaus lari-lari, ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-tuan. Yang tukar mu sikit Ustaz, tukar mu sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada orang ke? Okey ke guna mic ni? Boleh Dia trip.
Sebab dia untuk artis, untuk mengalurnya. Bismillah. Okey, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, terima kasih. Tuan moderator, anak anda dan adinda pengereta, moderator, calon tempatan. Calon tempatan boleh tahu tu. Okey, kita mengangkat anak tempatan malam ni, insya-Allah. Anak adinda saya, insya-Allah, yang berat lebih kurang, start lebih 0.5 kilo. Hanya orang macam kami yang boleh lari-lari ni. Tadi ingatkan Ustaz Firdaus nak lari daripada pintu masuk ke sini. Nak buat forum perdana yang paling rare. Moderator, panel, lari mai ke kursi. Saya dah try. Alhamdulillah, jangan peminat yang lari-lari. Sallallahu alaihi Muhammad, terima kasih Tuan Pengurusi. Saya ringkaskan mukadimah saya, Datuk IR Zakiyuddin selaku follower peminat setia Ustaz Manis. Boleh tu If you love me, I love you too, Datuk. Wah gitu. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pimpinan Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh juru-juru media daripada peringkat RTM, TV Hijrah, TV3, TV Waisuku dan TV-TV serta CCTV yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah, tuan-tuan, ayah-ayah, perempuan, ibu-ibu, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin banyak hari antara hari tidak akan sama dengan hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Banyak nikmat antara nikmat tidak akan setinggi nikmat melihat Nabi Muhammad di hari kiamat. Banyak bangunan tersergam indah. Tidak akan. Itu orang. Dia tadi ni, dia tekan. Dia tolak nak tak? Bismillah. Awak sebut tak? Masa tu. Boleh. Bateri. Tadi high pitch ke tadi? Bismillah. Tadi bu high pitch bateri dia makan tu. Kena taruh dulu lagi. Okey, tak apa, saya terus sementara. Okey, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak bangunan yang tersergam indah tidak akan semulia masjid dan rumah Allah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, syukur Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua masjid-masjid, bukan hanya adventures, tapi malam ni kita nak angkat tuan-tuan. Saya nak letakkan tuan-tuan satu level dan satu kedudukan yang kita sebut sebagai Masjid Waria. Boleh sebut? Adik-adik, Ustaz bilang 1, 2, 3, hampa sebut Masjid Waria. Sebut dengan penuh riak. Riak dan riak beriman tak apa. Boleh Masjid Waria. Macam tu. Genggam tangan. Kancing gigi. Zip tutup kan zip. Zip kena tutup. Okey, cuba genggam tangan Ustaz, ikut Ustaz. Genggam tangan. Ustaz bilang 1, 2, 3, hampa sebut Masjid Waria. Boleh? Dia kena suara baliak ni. InsyaAllah malam ni baliak, insyaAllah. Okey, 1, 2, 3. Tak berapa, agak pondan kat situ. Jantan sikit. 1, 2, 3. Masjid. Bukan azam dan bukan ikrar sebarang ikrar. Bukan ucapan sebagai ucapan. Mudah-mudahan malam ni dengan kata-kata anak-anak dan adik-adik kita tadi, Allah dan malaikat merakam dan Ustaz doakan amin ya rabbal alamin. Dalam 20 orang, 30 orang, 50 orang anak-anak muda yang ada malam ni, maka akan lahir, akan hadir, akan terbit seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa masjid, pewaris dan penerus perjuangan Masjid At-Taqwa Bertami adalah dalam kalangan hampa yang sebut Masjid Waria. Sebut amin. Pengerusi dah doa dalam ni, untuk imam semua doa dalam ni. Untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang, hampa lah yang akan meneruskan perjuangan masjid. Boleh? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh teruskan ni. Ya, ikut sini sangat. Bismillah. Dia kena rendah sikit, high Dia tak boleh bagi high pitch. Dia tak lawan Ustaz Hafiz. Tok Imam ada. Lawan Tok Imam kena tulah Tuan-tuan dan puan-puan, bila cerita tentang masjid ni sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Firdaus tadi, Allah was mentioning the terms of, dia bukan dia kira guna masjid apa, mikrofon mahal, dia keluar bahasa international level mic. Allah sebut tuan-tuan, kalimah masjid ni dalam Quran sebanyak 26 ayat, ada 26 ayat, 27 kali ataupun kalimah perkataan masjid.
Antaranya surah yang saya bacakan tadi. Satu-satunya ayat yang ada dua kalimah masjid, dua kali, twice, marratain, Allah ulang. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nak beritahu bahawa hang pi mana, ingat masjid, ikat hati dan kaki, muallaq. Hang pi bercuti, hang pi healing, jangan tinggal masjid. Hang cuti sekolah, hang pi sekolah, hang balik sekolah, hang berjalan, hang pi holiday, hang berjalan, hang sedang berdating dengan awet hang pun, Allah kata jangan lupa singgah masjid. Sebab tu Allah ulang perkataan masjid pada Nabi. Sebab Nabi ketika diperjalankan, Allah tak mau Nabi lupa masjid. Dan Nabi pun tak mau umat dia lupa masjid. Hang pi mana pun, masjid nombor satu. Sebab tu bila kita cuti sekolah, sebut kat mak, ni kita nak keluar rumah kan, satgi kita nak jamak kat mana? Dalam hati, dalam fikiran, dalam minda tu dah program dah. Satgi aku nak pergi masjid. Maksudnya hati kita diikat. Itulah maksud muallaq. Sallallahu alaihi wasallam. Latihan, didikan. Allah nak didik Nabi. Hampa jangan tinggal masjid. Hampa tinggal masjid, Allah akan tinggalkan hampa. Kemuliaan akan mengekori dan mengikuti orang yang tidak pernah meninggalkan masjid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, daripada 27 kalimah masjid dalam Al-Quran, ada 15 kalimah dan ayat Allah ulang perkataan Masjidil Haram. Antara ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Daripada kalimah tuan-tuan, nak cerita tentang masjid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suka saya teringat, saya bila sebut masjid ni, saya teringat satu masjid. Saya tak tahu Ustaz Firdaus sudah sampai atau tidak. Ini antara saya saran dan cadangkan AJK masjid, tapi AJK masjid kita dah kemas dah. Untuk upgrade masjid, antara masjid yang tuan-tuan boleh pergi tengok, antara Masjid Baitur Rahman. Saya program 2017, dibawa melawat bilik PA system. Imam 2. Bawa bilik belakang, Sallallahu Alaihi Muhammad. Apa yang saya kagum, AJK boleh take note. Masjid Baitur Rahman ni, dia buat apa tuan-tuan? Dekat soft pertama imam ni, dia ada tagging. Biasanya tagging ni kita akan buat bila ada majlis perasmian, TYT mai, Exco mai, MB mai, kita akan tagging, habislah sementara saja. Maksudnya ikut majlis. Tapi Masjid Baitur Rahman, dia tagging tu permanent. Imam 1, Imam 2, siap 1, siap 2, bilal 1, bilal 2. Menyebabkan tuan-tuan, dia ada tempat parking khas. Antara ajaran dan falsafah dia, AJK confirm tak boleh ponting. Sebab tempat parking dia, kalau dia ponting memang nampak kosong. Itu antara benda yang dibuat Masjid Baitur Rahman, diangkat martabat satu-satunya masjid yang tidak tenggelam ketika berlakunya 26 Disember 2004 peristiwa tsunami. Dan ada kisah yang sangat mahal yang tu imam kongsi pada saya, cerita di sebalik kejadian tsunami tuan-tuan. InsyaAllah sekali kalau Allah izinkan ingatan saya tak hilang, saya cerita. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila sebut tentang masjid ni, kita teringat masjid ni hanya menjadi rebutan, sasaran, singgahan, famous dan glamour serta kerap disinggah oleh semua kaki-kaki manusia bila hanya musim Ramadan. Betul? Lepas tu kita akan mula menjauh. Dalam hidup manusia ni tuan-tuan, hanya ada dua benda aja yang menyebabkan kita rapat dengan masjid. Dalam yang pertama Ramadan, yang kedua umrah dan haji. Daripada subuh ke zuhur ke asar, kita contoh Ramadan dan umrah dan haji ada persamaan. Apa persamaan dia? Allah ajak kita sebelum masuk waktu solat sejam 2 jam hang prepare. Kita pi umrah, kita pi haji tuan-tuan, kita tak ada nak bersiap sejam. Betul tak? Sejam 2 jam sebelum masuk waktu, kita dah ajak diri kita, abang, cepat abang. Berjalan sengit lah maklong tu daripada hotel, Sofwa, daripada Ajiat, Misfalah. Berjalan sebab apa? 2 jam lagi masuk waktu kot. Tapi dah berjalan. Sebab apa? Sebab masjid melambai-lambai, masjid memanggil-manggil. Allah is calling. Allah sedang memanggil aku. Kita rasa lambat dah. Padahal 2 jam tak masuk waktu lagi. Betul? Subuh, zuhur. Kita menunggu waktu solat. Kita menunggu masjid. Tapi balik tuan-tuan. Umrah, subuh di Masjidil Haram. Zuhur, Masjidil Haram. Asar, Masjidil Haram. Menunggu, rapat, dekat, erat. Bercinta dengan masjid. Balik Malaysia, haram tak pergi masjid. Sebab apa? Roh tu hilang. Bila hilang, dia pergi healing. Healing sampai hilang. Healing betul dah, tapi healing jangan sampai hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, maka masjid ni sebenarnya adalah pusat
Pusik ni di atas lagi dari pusat sebenarnya. Hashtag ayat kabur. Masjid ni adalah pusat kehealingan sedunia. Boleh kita guna ayat tu? Pusat kehealingan. Tadi Ustaz Fidah kata, bini seorang pun tak senang, bini ramai pun tak senang. Sebab tu kami memang bukan tak berani nak kahwin tambah. Sebab kami tak kahwin banyak pun memang tak senang. Ustaz, saya guna dalil Ustaz. Yang kedua sebab apa? Sebab kami tak mau mensyirikkan isteri pertama kami. Apa maksud syirik? Syirik menduakan. Lepas ni kalau pakcik-pakcik orang tanya, bukan tak berani dan bukan tak kuat. Kena kuat Bukan tak kuat, bukan tak berani, tapi kami tak mau, tak tergamak untuk mensyirikkan isteri pertama. Itu dalil kemas. Boleh tak mau menduakan maksud dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Dia mentauhidkan isteri dia. Oh, mentauhidkan tu. Tauhid tu wahidah, satulah, menyatukan isteri dia. Okey, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak ambil ramuan, ingredient. Muslimin dan muslimat, apa yang saya boleh kongsikan dalam ruang yang ada? Ketika mana Allah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang main masjid ni sebenarnya, dia telah mendirikan aqimu sufufakum. Nabi ulang hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata apa? Dirikanlah kamu saf, dirikanlah kamu barisan hadapan. Ketika itu Allah melihat Allah sedang mendirikan agama yang ada dalam kampung, taman, qaryah kamu. Istaqimu sufufakum, Nabi ulang. Sebab tu ketika imam sebut, imam pun kadang-kadang perlu ditegur. Imam dia kena sebut dengan roh dia. Dia sebut apa? Tak tahu. Tu imam kena sebut dengan roh. Sebab dia sedang, bukan dia sedang menyamakan soft. Itu hanya zahir. Batin dia, imam sedang membangunkan agama yang Ustaz Fidah sebut tadi. Imam sedang membangunkan roh. Istaqimu sufufakum. Sebut dengan sebutan yang jelas. Sehingga roh tu sampai. Sebab tu bukan kita luruskan kaki, tapi kita luruskan hati. Siapa yang hatinya lurus, kakinya insya-Allah akan lurus. Istauf. Sebab tu Saidina Umar sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahabah, dia akan menggunakan pedang. Siapa tak sama, pedang dia akan terkena hujung kaki. Nak bagi tahu, bukan aku nak potong kaki hang sangat, tapi aku nak potong ego yang ada dalam jasad hang. Tuan-tuan, kalimah sajadah, yasjudu, menghasilkan daripada masjid. Allah ulang, Allah sebut dalilnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan seluruh makhluk sebelum Adam tercipta. Ketika Nabi Adam tercipta, wahai malaikat, hei iblis, sujud. Bukan sujud memuliakan, sujud ihtiram, sujud memuliakan hamba yang makhluk yang Allah baru cipta. Tapi because of what? Because of takabur. Because aku adalah ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, get out from my heaven. Get out from the heaven. Keluar, tak layak cium bau syurga. Apatah lagi pijak. Tuan-tuan, perintah pertama yang Allah turunkan di dunia ni. Kalau tanya, apakah perintah al-amru awal di dunia ni? Bukan perintah solat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa, bukan perintah zikir, tetapi perintah pertama Allah turunkan di dunia adalah apa? Perintah sujud. Hang pemimpin, hang mai sujud. Bukan 5 tahun sekali baru nak nampak muka di masjid. Boleh, ini general tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cuba membawa sentimen politik. Tapi tuan-tuan, sebab tu saya kata, nak bagi kami pilih YB kena nampak muka di masjid 5 tahun setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ada Datuk IR Zakiyuddin sentiasa bersama jemaah. Ini bukan ada isu politik apa tuan-tuan. Nak bagi tahu bahawa kalau setakat 5 tahun sekali hang nampak muka di masjid, hang jangan harap kami nak pangkau hang. Nak bagi tahu bahawa nilai ubudiyah, nilai ta'abbud Allah ajar kita di situ. Masjid adalah merendahkan keegoan, kesombongan, ketakaburan yang ada dalam diri hang. Usjudu. Mim merendah, sin sujud, jim jasad, dal
dahimu yang paling tinggi, tapi diletakkan di tempat yang paling bawah. Menghina diri, merendah diri. Mim, sim, jim, dal. Apa maksudnya? Merendah, sujud, jasad dan juga dahi yang paling tinggi. Tak ada nilai apa kita di sisi Allah Azza wa Jal. Mimma immahin. Kita hanya setitis air mani yang hina. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila cerita tentang ramuan, ingredient, nak buat apa ni supaya masjid kita yang tidak lain dan tidak bukan, kita kena jadikan rumah Allah tu rumah kita. Kenapa kita gerak balik rumah? Sebab rumah kita. So kenapa macam mana nak bagi gerak main masjid? Anggap masjid tu rumah kita. Tu yang pertama. Mindset is tukar. Aku tukar nak balik rumah sehingga saya rumah aku ini adalah rumah pertama aku ataupun ini rumah kedua aku. This is my second wife. Second wife pula ustaz, sasul. This is my second mosque, second house, second home, second home. Ini rumah aku yang kedua. Barulah muka sentiasa nampak kat masjid. Rumah kita yang kedua kot. Nampak sawang tak perlu disuruh sebab rumah aku sendiri bangun. Masjid Jokorian. Dia kat mana? Yogyakarta. Masjid yang jemaah dia 5,000 tuan-tuan. Ini antara boleh masuk dalam tajuk ramuan. Apa yang mereka buat? Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz Fidah kita nak pergi Istiqlal kan? Antara masjid yang kita boleh pergi tuan-tuan. Tadi saya sebut Masjid Bandar Aceh kan? Masjid Baitur Rahman. Kalau tuan-tuan pernah sampai, dia ada payung Masjid Nabawi. 6 belah kanan, 6 belah kiri. Dia punya material timing 2 minit 57 second, buka, tutup, sejibit dan sebiji follow macam Masjid Nabawi. Roh. Sallallahu alaihi Muhammad. PA sistem masjid dia tuan-tuan. Juga hampir menyerupai Masjidil Haram yang menggunakan, kalau Masjidil Haram kita kata sistem PA sistem tercanggih dunia. Maka ramuan yang perlu ada pada masjid yang saya sering kali sebut, di mana-mana masjid, masjid ni umpama macam phone. Phone mahal bukan sebab casing. Phone mahal bukan sebab benda luar. Mahal dia sebab apa? Sebab operating system, sebab chip, sebab microchip, sebab memori, benda dalam, benda yang tak boleh dipegang. Menyebabkan phone tu mahal. Bukan benda luar. Maka Islam mahal bukan sebab hardware, tapi sebab software. Siapa softwarenya? Kita adalah software kepada agama. Benda dalam. Ramadan datang membetulkan software manusia. Ramadan tak betulkan hardware. Hardware ni apa? Jasad, kulit. Sebab apa kita boleh semayang 23 rakaat bulan puasa? Sebab software kita diperbetul, di-clean. Wa yuzakihim. Menyebabkan 23 rakaat hang rasa macam 12 rakaat. 12 rakaat hang rasa macam 2 rakaat. Sebab apa? Software hang clean, ringan. Maka masjid, saya ulang balik, seperti phone, benda mahal adalah benda dalam, software dia. Maka internal dan external. Yang tuan-tuan nampak dinding semua ni, simen, itu adalah external. Pun penting. Tapi the more important adalah internal, benda inside, benda ihya, penghayatan, dalaman. Dia ada dua. Yang pertama internal ni nak faham technical dan spiritual. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, Masjidil Haram dia jaga dua benda. Sebab tu bila kita pergi Masjidil Haram, kita boleh teriak Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Tu imam teriak. Makcik bertamindah pun pergi umrah semayang Masjidil Haram. Makcik teriak. Sebab makcik tak tahu ustaz. Tu imam teriak, makcik pun teriak. Tu imam teriak tu dia faham. Yang kita sebab aku semayang mengikut imam. Imam teriak, aku pun teriak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Masjidil Haram dia ada dua benda. Internal, external, spiritual dan technical. Technical dia apa? 120 engineer menjaga. Tuan-tuan pernah dengar tak? Imam angkat takbir. Allahu Akbar. Bunyi humming. Buzzing. Tak pernah dengar. Sebab apa? Sistem tercanggih dunia. Teknikal hampa kena jaga. Sebab tu saya sebut banyak kali kat masjid.
kecuali Masjid Bertam Indah lulus KPI. Boleh tahu? Sepanjang saya berceramah dan berkuliah, ada 3 masjid yang PA sistem terbaik dunia. Yang pertama Masjidil Haram, 120 engineer, 7,000 speaker, yang jarak distance antara speaker tuan-tuan daripada Masjidil Haram dia boleh dengar 9 km. Tuan-tuan naik Gunung Hira, Gua Hira, tuan-tuan boleh dengar Allahu Akbar sebab 2.7 kilo daripada masjid. 9 kilo boleh dengar. Punya dia jaga, dia punya apa? Internal, technical. Sallallahu alaihi wasallam. Roh kena ada. Sebab tu saya ulang pernah tuan-tuan. Kita pergi istana 20 juta, 30 juta, 40 juta. Dibina dengan binaan yang lagi mahal. Tapi tuan-tuan pergi istana kena pakai kasut. Betul? Tapi masjid kita murah. Masjid kita 100k, 200k, 1 juta, 2 juta. Lagi murah daripada istana. Tapi masuk masjid yang lebih murah tetapi buka kasut. Sebab apa? Walaupun murah tetapi mulia. Sebab dia ada roh. Hang pergi istana, bukan kita kata istana tak mulia. Tapi dia hanya jasad, dia tidak ada roh, dia tidak ada spiritual. Tapi masjid ada roh, ada agama, ada roh Allah, ada roh Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Dari kota Mekah ke kota Madinah, jalan kaki jauh, meninggalkan kota Mekah untuk membina Masjidun Nabawi dengan air mata dan darahnya. Titisan keringatnya Nabi berhijrah membina masjid. Maka masjid yang terbina ni tuan-tuan, kita kena rasa setiap tiang simen yang terbina ini bukan hanya simen, bukan hanya besi, bukan hanya konkrit, tetapi dia ada ruh Rasulullah sebab Nabi yang mengasaskan. Masjid apa yang Nabi bina? Ussisa 'ala taqwa. Masjid pertama Nabi bina apa? Sampai je Madinah, Nabi bina Quba. Dan sampai jadi Nabawi, Masjid Nabi bina Masjid Nabawi. Nak bagi tahu, nak bina masjid ni sallallahu alaihi Muhammad, dia perlukan ruh. Bukan hanya jasad. Bukan hanya material hang nak guna apa, bukan. Itu eksternal, internal, benda dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu saya ulang banyak kali tuan-tuan, imam bila dia stawfa tadilu istaqimu hakumullah aqimus sufufakum, dia bukan hanya imam tetapi dia sedang pegang hati manusia. Di tangannya, di vokalnya, di suaranya, di jasadnya, di rohnya, pada vokalnya akan terletak air mata dan hati manusia. Syekh Suraim yang dah pencin, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Abdul Rahman Al-Sudais, bila Allah Akbar, bila dia takbir, 3 juta hati umat berada dalam genggaman tangan dia. So pengerusi bukan hanya sebarang pengerusi. Nak jadi imam bukan hanya sebarang imam, tapi dia sedang pegang hati dan manusia. Kum, bangunlah, bangkitlah hati-hati yang lena. Sebab tu saya ulang banyak kali tuan-tuan. Bila masuk Rejab, masjid kena buat apa? Bengkel tahsin. Panggillah syekh-syekh qura', syekh-syekh qori, hak hebat taranum, hak hebat murattal. Sebulan, setahun sekali je pun. Rejab, bulan untuk imam buat bengkel. Macam mana nak buat? Bukan hanya, tuan-tuan, dalam bacaan ni dia ada 2. Satu suara sedap, satu lagu sedap. Ada orang Allah tak bagi suara dia sedap. Ada orang Allah bagi dua-dua sedap. Itu bonus. Itu anugerah daripada Allah Azza wa Jal. Dah tahu suara tak sedap, belajar untuk menyedapkan lagu. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan seindah-indah. Lunakkan bacaan alunan melodi irama. Sebab Quran tu indah. Sebab apa? Hang nak pegang bagi orang terpersona. Macam mana nak goda hati manusia? Orang tak tergoda ke masjid. Bacaan hang pun lintang pukang. So bila imam istawu fuaq tadi lu, ya Allah, bantulah, sedapkanlah. Bukan kita nak menunjuk, tapi Islam perlu ditunjuk. Islam perlu diindahkan. Sebuah agama, program agama, jangan kasih cerai. Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hampa jangan downgrade sebab Islam itu dah memang upgrade. Sallallahu alaihi wasallam. Maka internal, eksternal yang saya ulang banyak kali. Technical akan menyaport spiritual. So PA system akan menyokong
bacaan imam akan sedap, maka rasuk dalam jiwa, menangislah, maka rindu. Tidur malam mimpi-mimpi imam baca Al-Quran, dan tak sabar nak bangkit subuh esok, nak pi masjid nak dengar imam baca. Sebab apa? Sebab PA sedap, suara pun sedap, dua-dua layan. Rasa tak terasa 23 rakaat tarawih. Because of what? Teknikal dan spiritual bergabung, bercantum, terbabung. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Halal. Tiba-tiba macam tak masuk. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk menutup untuk pusingan pertama ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak sebut? Tadi saya sebut apa tadi? Masjid. Masjid Batu Rahman. Contoh saya pi yang ni contoh saya sebut masjid yang ada ruh. Mungkin saya pernah sebut kat sini kan. Saya khutbah dekat masjid Al-Majaya, habis khutbah dengan masjid Masjid Hashim Yahya. Habis khutbah cerita tentang sirah, cerita tentang bagaimana Nabi membina masjid. Tuan-tuan, antara agenda pertama untuk Nabi hijrah, sebab Nabi tak berjaya untuk wayuzakihim, untuk menghancurkan Kaabah. Lata Uzza manal habad hubal. Nabi nak buat apa? Tak sanggup lagi aku melihat masjid tercemar. Maka Allah suruh move Muhammad. If you love, you have to live. Kalau hang sayangkan agama ni survival, pindah. Bina circle dan vibe baru. Maka masjid, kita perlukan circle vibe. Kita perlukan community. Kita perlukan AJK. Sebab tu dalam peristiwa hijrah tuan-tuan, orang yang paling layak sambut cerita hijrah adalah jawatan kuasa. Sebab Nabi buat, benda pertama Nabi bina masjid. Nabi sampai 12 Rabiul Awal, walaupun tarikh ada khilaf. Isnin, hari kedua, tak sabar dah ni, ketak tangan. Nabi buat apa? Bersama Sayyidina Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ataupun nama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dibina tapak asas Masjid Nabawi. 7 bulan fasa pertama siap. Maka Nabi buat apa? Siap masjid. Nabi bina jawatan kuasa masjid. Maka jawatan kuasa masjid sebenarnya mereka adalah pewaris para Nabi. Hampa jangan buat lebih kurang. AJK jangan buat lebih kurang tuan-tuan. Dia adalah pembawa dan penyambung risalah Rasulullah, warasatul anbiya. Dalam tangan mereka ada amanah yang Nabi pas beten. Hampa jaga elok rumah Allah. Jangan buat lebih kurang. Ini amanah Allah Azza wa Jalla. Jangan dipolitikkan. Jangan diduniakan urusan akhirat. Ramai orang bab dunia, dia akhirat. Ramai orang bab akhirat, dia menduniakan. Sepatutnya bab dunia hang kena akhirat kan, bab akhirat hang jangan dunia. Contoh mai sembahyang Jumaat, itu urusan akhirat. Hang duk menggagah, hang dah tahu dah amalan hang tak tahu mana, akhirat kita tak tahu mana. Urusan akhirat hang bawa phone, hang bawa dunia masuk. Mana nilai akhirat yang betul-betul solid? Keluarkan duniamu dalam urusan akhirat. Sebaliknya, dalam duniamu, dalam bisnesmu, suntik, jentik, injek dengan akhirat. Bila engkau berurusan dengan dunia. Dalam dunia perlu ada akhirat. Tapi dalam akhirat jangan ada dunia. That is amanah daripada Allah dan Rasulmu. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan, Sallallahu Alaihi Muhammad boleh memberikan pencerahan dan kekuatan. Setiap tiang, setiap simen, setiap konkrit, setiap bata yang terpacak, tuan-tuan, dia adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan rasa bersalah kalau tak jaga. Ini adalah rumah Allah yang Nabi tinggal kunci pada tangan kita. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan yang sangat baik. Alhamdulillah tuan-tuan, makna kata masjid tidak lain dan tidak bukan adalah tempat yang paling mulia atas muka bumi ini. Bila kita masuk ke dalam masjid, segala kesombongan kita semua hilang, insya-Allah. Moga-moga kita jadi hamba Allah yang sentiasa rendah diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin bil alamin. Baik, saya pun tak mau cakap panjang. Round pertama tadi saya lupa ke bawa lupa tak tahu lah, saya tak abang berapa minit saja nak bagi. Tapi round kedua ni kena bagi dah Ustaz. Jelin-jelin sikat 9.30 lah. Jadi round kedua ni kita gabung terus dengan rumusan. Boleh? InsyaAllah kita bagi satu soalan untuk setiap pena kita. Dan rumus terus. Kaedah ke-12 buku tak belik-belik ni. Boleh sana? Baik. Round yang kedua, saya bagi dalam masa 10 minit kepada kedua-dua panel kita.
soalan dan juga minta umui simpoi mati tu. Ikat mati. Umui tu. Nah, baik. Kita berbalik pada Ustaz Firdaus ataupun Ustaz Firabi kita. Baik. Ustaz, bagaimana mekanisme dan panduan dalam kita nak mencipta, ni satu term baru yang saya dapat pada Tuan Imam kita, kebitaraan. Kebitaraan ni apa? Kebitaraan ni ialah keunikan dan lain pada hal lain. Tempat lain tak ada. Macam mana kita nak membina atau nak melahirkan atau nak mencipta apa saja terms yang sama, kebitaraan sesebuah masjid agar dapat dicontohi untuk masjid yang lain. Sebab apa saya tanya Ustaz? Sebab Ustaz ada pengalaman bahkan diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah, bahkan masjid juga merupakan johan bagi seluruh masjid negeri Kedah Darul Aman. Jadi kami nak tahu kebitaraan apa yang ada pada masjid Ustaz sebenarnya. Masjid Al-Bushra ni, di Merbuk ni. Sebagai contoh Masjid Bertam, kebitaraan yang kita ada, Alhamdulillah, hemodialisis, kena rambut tu mungkin dah ramai dah. Hotelnya, koperasinya, macam-macam, Alhamdulillah. Bahkan kita semula kita pun dari sampah menjadi duit dan sebagainya, itu juga kebitaraan. Jadi kita nak tahu pengalaman Ustaz mentadbir masjid sehingga merangkul johan bagi tahun 2022. Bagi tahu kat kami Ustaz, keunikan apa yang ada pada Masjid Al-Bushra dan pengalaman Ustaz sendiri. Saya ulang 10 minit ya Ustaz. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rashidan. 2-3 kali dah saya ulang. Kau dekat orang tua ni dia ceramah ke apa? Seorang dia pun lupa dengan aku dah. Kan? Tidak bagi panggil dia seorang dah. Tapi tak apa-apa. Pandanglah. Apa dia Ustaz? Kebitaraan. Selalu dengar perkataan-perkataan baru ni Perdana Menteri kita selalu sebut. Bakal Perdana Menteri yang ke-12. Amin. Kebitaraannya Masjid Al-Bushra Merbuk aku. Tak, bukan. Bukan. Dah baik. Baik, saya kalau nak cerita Masjid Al-Bushra Merbuk ni nak kena cerita daripada awal. Tidak kalau kata nak cerita apa yang dah ada lah ni, mungkin orang kata, tak apalah masjid mereka. Tapi nak cerita daripada awal dan inilah yang mesej yang selalu kita nak sampaikan kepada semua masjid. Dan bukan nak ajak masjid lain dan bukan nak lawan yang mana paling terbaik dan bukan kita nak tunjuk-tunjuk kami yang paling the best. Hampa cerai, tak. Sebab matlamat kita tetap sama sebagaimana kita sebut tadi, Ustaz pun sebut tempat healing yang paling terbaik adalah masjid. Tempat penyatuan yang paling terbaik adalah masjid. Sebab ini dia ada satu benda yang sangat-sangat besar. Sebab apa bila kita sebut tadi ini cerita pasal Nabi, cerita pasal masjid. Dalam ayat yang Ustaz baca tadi, aku tak ti. Kan, saya kalau aku buat juga lagi pakai laki habis. Kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakana haula. Aku tak ti. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Barakna haula. Keberkatan itu ada di sekelilingnya. Kita nak cerita pasal masjid ni apa dia? Sebab dia ada keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di masjid itu, bukan hanya dalam masjid itu yang kita duduk lah ni, tapi keberkatan itu di sekelilingnya. Saya selalu sebut, saya kata dekat Korea orang selalu berlumba-lumba buat masjid lah ni. Orang berlumba-lumba buat masjid di Korea. Sebab apa? Sebab bila dia dapati, bila ada masjid dibangunkan, masalah-masalah di sekelilingnya, jenayahnya, masalah-masalah sosialnya berkurangan. Sebab apa? Sebab ada masjid. Saya ulang cerita kan. Di musim dia. Kita pun kadang-kadang jangan duduk serius sangat kan. Sampai tak boleh langsung kan. Angkat tangan pun marah. Aku haru sungguh lah. Dia musim. Kan? Lo ni orang duduk musim, duduk seronok, pilihan raya apa semua. Kita raih kan lah. Bukan kita berpolitik lah. Kan? Sekali sekala kan. Dua kala. Kan? Tak malah. Happy lah. Satu pasal. Kita nak habaq satu mesej yang sangat-sangat penting dengan masjid ini.
Jadi adakah nak bangunkan masjid, nak mengimarahkan masjid, nak bergantung kepada masjid yang ada ramai jemaah dan duit dia banyak? Itu yang kita cuba buat. Masjid Al-Bushra Merbuk ni asal dia nama dia Masjid Al-Hidayah. Masjid Jamik Pekan Merbuk, itulah nama dia. Duduk dalam kampung dan menang pun kategori luar bandar. Yang menang pun kategori luar bandar. Masjid memang dalam kampung, dalam hutan. Dan kaya dengan babi. Itulah kelebihannya. Kebitaraan dia kan. Hutan sungguh tuan-tuan. Kalau siapa biasa lalu malam-malam tu memang gelap kawasan Merbuk ni. Memang gelap. Jadi nak buat satu kelainan ataupun nak menarik. Sebab saya ingat waktu Dr. Zulkifli Al-Bakri menjadi mufti wilayah masa tu. Saya kerja di lembaga zakat. Dan kita buatlah pertemuan. Tapi bukan dengan Dr. Zul. Dengan dia punya tim dia. Anak buah dia main. Dekat pejabat zakat. Jadi dia cerita-cerita. Ada cerita sikit sangkut berkaitan dengan masjid. Bukan nak cerita pasal masjid. Tapi nak cerita pasal hukum. Hukum dia apa? Dia tanya. Okey, kadang-kadang kita tak fikir tentang hukum. Kita nampak daripada kepala kita saja. Contoh dia kata macam ni. Dia kata, apa hukum orang tak pi sembahyang jemaah dekat masjid? Dia berkata, uish, hukum apa noh? Boleh nak kata dosa pun boleh. Kan? Apa kalau pi sembahyang nak kata wajib ke macam mana? Kita boleh kata gitulah. Apa hukum dia? Daripada minda Dr. Zulkifli Al-Bakri dia lain. Dia kata macam mana? Hukum orang yang tak pi ke masjid adalah jawatan kuasa masjid kena pergi tarik tangan dia mai ke masjid. Nah, kita dah faham orang tak mai. Kita kerja dah tunjuk orang tak mai masjid nak jadi apa? Kerja dah tungkat langit tanya. Kerja dah cari duit apa semua. Kita dah hentam orang. Ada masjid yang mai lah buat lawatan dekat masjid kami. Mai buat lawatan. Dia tanya, Ustaz, saya nak tanya satu soalan Ustaz. Cerita sikit lah macam mana ni kawan ni tak pernah duk main masjid. Hari tu tiba-tiba baru nampak muka main masjid. Kawan baru duk ambil air semayang basuh muka apa semua, baru basuh tangan. JK masjid pi dah. Baru nampak muka no. Masa senang itu tak main pun. Ambil lah ni susah baru nak main. Kawan tu berhenti tentu yang ambil semayang. Balik. Jadi ini tugas kita nak menarik orang untuk datang ke masjid ni. Tugas apa? Jawatan kuasa yang Allah amanahkan kepada kita untuk menguruskan masjid ini. Bukan duk pergi salah orang, kata ke orang tak mai, kita duk pergi hentam orang, kita lah paling mulia duk mai semayang dekat masjid. Tak. Jadi nak buat masjid Merbuk ni yang duduk dalam kampung ni, yang kutipan dia tak banyak, duit tak banyak tuan-tuan. Kutipan Jumaat sini berapa Ustaz? Minggu. 10 dah. Tak? Baik. Kami tak sampai 1000 kutipan Jumaat seminggu. Tapi nak buat macam-macam ni. Bagi tahu jawatan kuasa. Pertama, fahamkan dulu jawatan kuasa. Jawatan kuasa kena faham. Ada masjid yang kalau bendera dia sama. Jawatan kuasa. Bendera dia semua sama. Faham kena? Kan? Bendera sama. Tapi pasal apa tak boleh sepakat? Sebab jawatan kuasa tak faham walaupun kalau sama. Kami jawatan kuasa kami kalau macam-macam harmoninya. Sebab apa? Sebab jawatan kuasa faham. Kan? Tok Imam kalau lain. Nampak tak tahu aku kalau apa? Saya tak apa. Undi saya rahsia. Kan? Hak yang apa dia? Bendahari kalau lain. Setiausaha kalau lain. AJK kalau lain. Kalau tak sama. Tapi pasal apa boleh buat? Sebab jawatan kuasa faham. Apa yang perlu kita buat? Kita diamanahkan. Jadi bagi tahu kepada jawatan kuasa, kita buat dulu, kalau duit habis sebab kita nak makmurkan masjid ni, kita berhenti jangan buat dah. Itu yang kami pegang sampai sekarang. Alhamdulillah selama 5 tahun kita menguruskan masjid, kita guna all out duit masjid. All out guna tuan-tuan. Dengan kadar yang mungkin tak mampu ditampung oleh masjid. Dengan kutipannya tak banyak, dengan jemaah tak ramai, dengan anak karya tak banyak, tapi nak buat macam-macam. Perbelanjaan bulanan sekarang ni tak kurang daripada 50,000 sebulan untuk pengurusan saja. Tak kira pembangunan tuan-tuan yang saya nak cerita buat homestay, buat benda ni, hari ni roboh dah hari ni nak buat tempat pengurusan jenazah pula 140,000.
Yang tu tak termasuk pengurusan saja. Mula-mula mesyuarat, fahamkan dulu jawatankuasa. Nak buat ni, ya betul, mula-mula yang masjid tradisinya dah lebih daripada 47 tahun yang tak pernah buat apa-apa. Sebut nak buat ni saja, mampulah, habislah duit masjid. Mana masjid nak cari duit, kita pun dah harap RM1 2 orang duk bagi itulah. Kalau kita duk buat macam ni habis. Sama. Semua jawatankuasa mengalami masalah yang sama. Sebab apa? Takut nak buat, takut duit masjid habis. Tapi jom kita cari dan kita buktikan mana masjid yang betul-betul all out belanja duit masjid, habis duit masjid. Dia kita cari, tak ada. Yang ada, yang kita dengar apa benda? Akaun bank masjid dibekukan sebab apa? Duit banyak sangat dalam akaun bank. Yang tu ada. Belanja habis, tak ada. Dan kita harap ini betulan. Barakah, tuan-tuan. Barakah. Mula-mula macam-macam lah nak buat. Kan? Tanya mendahari duit ada berapa, duit ada banyak ni. Saya perhabis dulu 1,000 buat dewan, dia renovate dewan masjid, lepas tu kita buat kawash. Kawash antara benda hak mula buat lah. Buat, habis 100,000. Lepas tu baru mesyuarat bincang, jom kita ubah sesuai masjid. Hak yang ruang solat yang ada lah ni, jom kita buat bagi lawa sikit ruang solat kita buat. Buat ruang solat dulu. Siap ruang solat, mana masa itulah tercetusnya idea. Kami masjid duduk tepi jalan utama. Biasa kalau hari cuti orang pergi Tanjung Dawai. Jadi Tanjung Dawai ni tuan-tuan, kita ni orang Islam. Kalau kata nak pergi jalan-jalan, macam Ustaz kata lah. Kalau kata nak jamak, teringat nak pam masjid. Kalau kata kita nak berhenti semayang, mana ada kita parking dalam kepala kita ni, parking nak berhenti semayang dekat stesen minyak. Tak nak. Dia mesti fikir dulu. Jom kita berhenti semayang, nak semayang tak mana? Masjid mana? Masjid dulu. Jadi kita kata kita ni duduk di sebelah laluan utama, apa kata jom kita jadikan masjid kita masjid R&R. Ish, mampu kalau tak mampu nak buat ni, tak apa, kita buat dulu. Buat apa? Dalam tempoh duk tengah renovate masjid tu dengan kos yang sangat-sangat tinggi, dengan duit masjid tak ada, tapi nak buat masjid alhamdulillah siap. Bincang dengan jawatankuasa, kata kita kena robohkan tembok masjid. Kita bagi orang masuk dalam masjid kita. Kita nak buat masjid R&R. R&R mana ada pegang? R&R ada pegang? Saya pun tak tahu, Ustaz banyak dia jalan. Tak tahu aku nampak pegang R&R. Tak ada. Kan? Tak ada. Kita buang tembok dengan pagar masjid. Jadi kita nak sediakan apa? Arkitek mai saya kata, kita sambung, kita buat tandas yang berkonsepkan R&R. Buat tandas, alhamdulillah. Kos berapa? Saya kata buat hak paling puas hati. Tapi dengan masa tu masjid tak viral lagi, tapi nak buat yang puas hati dah. Buatlah tandas ada 5 biji, padan lah merebuk hutan. Buat 5 biji padan dah ha. Lah ni ya Allah kesian lah, beratuk orang. Buat ramai. Lah ni buat tandas baru, alhamdulillah siap tandas tambahan. Jadi buat robohkan tembok dengan pagar masjid apa semua. Kemudian pengurusan nak kena cekap sikit. Sebab kami bukannya daripada jawatankuasa yang profesional. Semua orang kampung betul. Betul-betul orang kampung punya. Jadi dengan cara hak duk ada tu, kita nak laju sikit, kita punya speed untuk nak pengurusan ni, saya kata kita kena ada kerani. Seorang kerani jaga pentadbiran, seorang kerani jaga kewangan. Berapa nak bayar gaji? Saya ingat mula-mula sekali kita offer gaji dekat mereka 850. Orang boleh bayar kau. Seorang 850 masa tu. Saya kata kita ambil dulu mereka, bagi mereka kerja, kita bayar gaji mereka. Kalau kata tak, duit masjid habis sebab bayar gaji mereka, kita buang mereka. Kan? Kita buang. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada 2 orang mula-mula kita ambil kaki tangan ni, tuan-tuan. Dan 2 orang ni masih lagi bekerja selama dengan kita selama 3 tahun lebih dah saya ingat, cuma seorang dah berhenti sebab ikut laki. Kan? Lah ganti orang lain, kita dah ada 63 orang ataupun 65 orang kaki tangan dah di masjid. Habis ke duit masjid? Tak habis. Tuan-tuan. Tapi belanja all out. Tuan-tuan. Belanja all out. Fahamkan dulu jawatankuasa faham. Kita guna duit masjid. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita study case, lagi belanja, lagi banyak Allah bagi. Lagi belanja, lagi banyak lagi Allah bagi. Lipat kali ganda. Banyak tuan. Yang kami duk alami dah ni banyak. Kalau dulu mungkin kita kata nak keluar duit masjid, baru tak boleh dah. Tapi lah ni habak yang nak buat apa? Buatlah nak buat apa pun sebab tahu dah.
Sebab tahu dah. Duit takkan habis. Barakah tuan-tuan. Jadi buat roboh kami siap fasa yang kedua, siap tandas. Kemudian masa tu baru main lagi, nak buat apa lagi? Kita buat pula ke tempat makan. Kalau kata orang singgah ni nak kena ada tempat makan dan sebagainya. Buat tempat makan. Jadi yang dinobatkan sebagai masjid terbaik itu bukan hanya pada pembangunan. Yang pertama pengimarahan. Sebab kita kata tadi, tugas jawatan kuasa adalah nak menarik tangan orang untuk mai ke masjid. Bukan salahkan orang tak mai ke masjid. Tapi macam mana layanan masjid itu sendiri terhadap orang lain supaya orang suka datang kepada masjid. Ini tanggungjawab kita. Buatlah sama ada nak buat bagi masjid itu cantik, bagi orang rasa seronok nak pergi ke masjid itu, buatlah apa-apa pun. Asalkan orang suka datang ke masjid. Itu tanggungjawab kita. Jadi kami kelebihan di Masjid Al-Bushra Mabuk yang tu kita siapkan fasarana ataupun kemudahan-kemudahan yang ada di masjid kita, macam mana dengan tandas yang berkonsepkan R&R. Dan tandas ni alhamdulillah buat pertama kali dalam Malaysia dicalonkan ASEAN Public Toilet Standard. Tak pernah lagi dicalonkan. Tak pernah lagi. Dalam pertandingan Public Toilet Standard ASEAN ni tak pernah lagi tandas awam dalam masjid dipertandingkan. Baru tahun ni dipertandingkan dan kemudian buat pertama kali menang peringkat kebangsaan. Tuan-tuan, tandas-tandas yang kat luar sana tu berlambak lagi hak lawa-lawa tu dalam mall, tandas bandar raya, berlambak lagi hak lawa-lawa. Tapi tiba-tiba satu lagi syiar Islam diangkat, tandas awam yang ada dalam masjid. Bukan yang tu saja tuan-tuan, tapi pengurusan itu sendiri. Membelanjakan duit masjid all out. Kita ada satu skim yang kita namakan skim Ta'awun Al-Bushra. Jabat agama mai, dia kata satu benda ni payah nak ada dekat masjid. Dia kata saya duk pergi tengok dah masjid-masjid yang lain, duk pergi untuk penilaian masa tu lah, yang macam mana boleh dapat masjid terbaik tu masa tu. Ustaz Isa Abdul Rahman mai. Dia kata saya nak tengok masjid ni ada tak data anak karya. Dia kata kami ada data anak karya sebab kami ada satu skim yang kami buat, nama dia skim Ta'awun Al-Bushra. Skim Ta'awun ni dia macam takaful lah Ustaz. Anak karya satu rumah kena mencarum RM60 setahun. RM60 setahun dapat 4 kelebihan. Maksudnya dalam sebuah rumah tu semua akan dapat 4 benda ni. Yang pertama pengurusan jenazah percuma. Daripada A sampai Z. Maksudnya daripada kita pergi mandi, kita kapankan dia, kain kapan kita bagi, keranda kita bagi, pergi ambil pula cara VVIP. Ambil dengan kereta Alphard. Dan kita tak tulis dekat kereta Alphard tu van jenazah. Kita tulis buah logo Masjid Al-Bushra Merbuk saja. Bukan. Tapi alhamdulillah setakat lah ni tak ada lagi jenazah komplain. Alhamdulillah. Sampailah kita tanam, dan bukan kata kita tanam saja tuan-tuan. 3 hari kita buat tahlil dekat mereka dan kita buat kenduri siap. RM60 tu. Tak percaya mati. Tak percaya mati tengok. Kecuali batu nisan saja tak. Batu nisan saja tak. Yang lain semua masjid tanggung. Yang tu yang pertama, pengurusan jenazah percuma. Kalau kata dalam rumah tu ada 20 orang, sontak mati 20 orang. 20 orang tu semua kita uruskan cara percuma. RM60 ni boleh tampung kan tuan? Tak boleh tampung langsung. Sampai kelar defisit. Akaun tahun ni defisit. Sampai kelar. Tapi boleh buat tak? Boleh buat. Tanyalah mana nak karek hak kena bayar. Tak ada. Yang kedua, kita panggil skim Menara Gading. Kalau dalam rumah tu, tak kira lah siapa pun, yang sambung belajar daripada sijil sampailah ke PhD, kita bagi juga sumbangan Menara Gading. Yang ketiga, kita bagi sumbangan cahaya mata. Kalau dalam rumah tu, ada yang dapat cahaya mata baru, tak kira lah dia umur berapa pun, kita bagi juga sumbangan cahaya mata. Hari Jumaat kita kelui lah. Alhamdulillah hari ni kita nak panggil Haji Baharum, umur 80 dah boleh anak pula dah. Kita panggil bagilah RM50 bagi beg satu. Lagu tu lah. Data pengurusan masjid tu sendiri. Dah rata-rata masjid, mungkin kita payah nak tengok ada pejabat pengurusan. Kita ada pejabat pengurusan tapi bukanlah sekemah betul-betul profesional punya pejabat pengurusan tak. Tapi insya-Allah kalau kata orang tanya berkaitan dengan kewangan, boleh pergi bila-bila masa saja. Kita ada rekod duit keluar, duit masuk. Kita bukan pakai dapat duit. Ni tuan-tuan, saya
dekat masjid ni dah macam dengan tuan rumah kenduri lah. Orang duk main ni, sikit lagi lah nak pasang kemah tuan rumah. Salam duit, salam sampul, salam sampul. Saya dalam beg saya tu duit tu ada lagi tu. Salam sampul. Kata Nabi jabat tu, simpan dalam beg tu. Pergi jabat baru Nabi serah. Lagi ya? Lagi ya? 20 minit lagi? 3-4 minit kan? Salam sampul, salam sampul. Tapi bukan kata terus dapat duit, terus guna macam tu ya. Tak kan? Kita ada sistem dia. Dapat duit, kena masuk dulu rekod. Lepas tu ada rekod keluar. Walaupun beli sebatang pen, kita ada rekod. Ada rekod pengurusan. Pengurusan masjid. Yang tu. Tapi apa highlight dia tuan-tuan? Jangan pernah takut untuk menggunakan duit infak orang. Sebab selama mana saya duduk tunggu dekat masjid tu, orang duduk bagi duit, saya tak jumpa lagi. Ada orang main habak dekat saya, Ustaz ni infak saya dekat masjid, Ustaz jangan guna tau. Ustaz simpan. Saya tak jumpa lagi. Dan saya percaya tak ada pun orang yang bagi duit kat masjid ke, derma dekat orang ke, suruh simpan. Tak ada. Maksudnya dia bagi sebab apa? Sebab dia tahu duit dia tu akan digunakan. Sebab dia tahu duit dia tu akan dibelanjakan. Masa nak buat sarapan Jumaat, mungkin ada yang tahu dalam TikTok saya duk cerita pasal sarapan Jumaat. Yang ni saya tak sangka benda ni boleh berterusan sampai sekarang. Kita buat sarapan Jumaat, kutipan sarapan Jumaat, Masya Allah. Tiap-tiap minggu tuan-tuan, tak pernah habis. Bagi makan orang selepas semayang subuh Jumaat, pilah dekat food court tu, makanlah hampa nak makan apa pun. Sampai pukul 7.30 pagi lah ni. Kalau dulu masa tu duit banyak. Kita habis hari tu juga sampai sehari 21,000. Habis hari tu juga. Hampa pilah makan apa nak makan, sampai habis duit. Sampai ke petang hari yang 21,000 tu kutipan. Habis hari tu juga. Tapi lah ni kita set sampai pukul 7.30 hampa makanlah. Hampa nak makan boleh, hampa nak bungkus buat balik pun boleh. Sampai pukul 7.30 pagi ya, masjid bayar. Boleh berterusan sampai sekarang. Kalau ikut kemampuan tak mampu. Tapi sebab apa orang bagi? Sebab orang tahu duit dia sedang dibelanjakan dan itu akan menjadi saham dan pencen buat dia dalam kubur. Dia bagi orang makan puas hati. Jadi tugas kita, Allah amanahkan, gunalah duit masjid. Dan guru saya pernah pesan, fully utilize. Oh, saya apa tiba-tiba keluar bazar orang putih. Kan? Berjangkit. Mungkin lekat ayat lewat tadi ni, mungkin berjangkit tadi. Keluar bazar orang putih pula kan. Guna sepenuhnya kewangan masjid. InsyaAllah tuan-tuan, barakah. Tapi ke arah kebaikan. Macam mana nak guna? Kami setiap bulan mewajibkan masjid supaya menghantar penyata kewangan ke pejabat agama. Kami bukan pandai. Ni betul kau guna, boleh ke guna ni? Kena tak kena tak tahu. Cerita dia, hantar penyata kewangan, pergi kat jabat agama. Jabat agama tengok penyata kewangan tu. Okey, lulus syarak tu. Jabat agama. Kan? Lulus syarak lah tu. Jabat agama kata dah. Kan? Jadi, matlamat tetap sama, mengimarahkan masjid. Tentang duit, jangan pernah takut tuan-tuan. Buktikan dulu. Belanja duit masjid. Kalau habis tuan-tuan, mai cari saya. Tunjuk dekat saya bukti. Lepas tu, saya surrender. Saya surrender. Betul ke belanja duit masjid boleh habis? Mai tunjuk kat saya. Habis tuan-tuan. Saya surrender. Okey nah, boleh nah. Boleh terata nah. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita jadikan masjid sebagai tempat yang paling terbaik untuk kita makmurkan. Supaya barakah itu turun. Kan? Supaya barakah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebar luaskan lagi. Kan? Sebab kita ni dalam keadaan masyarakat yang sakit, bergaduh tak berhenti, tuan-tuan. Lagi keluar lagi nak bergaduh ni, nak mengundi bergaduh tak berhenti ni. Agamawan cara agamawan, hak politik cara politik, hak yang duduk bawah-bawah pun, hak yang tak kerti politik pun, depa pun nak tumpang sekaki, nak politik apa semua, macam-macam kan. Tapi masjid adalah tempat penyatuan yang paling terbaik. Jadi jom kita sama-sama mengembalikan kegemilangan masjid yang sebenar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jar qabla dar. Tuan-tuan, terima kasih diucapkan kepada lipanan yang kedua. Tiba. Okey. Tuan-tuan, saya teruskan momentum ni untuk sebagai khulasahnya. Ketika mana zaman Sultan Sallallahu Alaihi Muhammad pada 1453 sampai 1624 ketika Blue Mosque dibina dan dicipta tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil? Satu besi dibina oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehinggalah Sultan-Sultan Khalifah sehingga Sultan ke-37, Sultan Abdul Hamid II dan Sultan Ahmad yang membina Sultan Blue Mosque, yang membina Blue Mosque Masjid Istanbul, Masjid Biru.
Saya bawa jemaah umrah sebagai master trip Turki saya. Bermula 2016 sampailah Allah izinkan menjadi master bidang kajian saya. Bab Turki Utsmaniyah. Antara bidang kajian saya. Ketika semua masjid, ketika Turki ambil 1299 daripada Bani Seljuk, sehinggalah sampai Sultan Muhammad Al-Fatih ketika Konstantinopel menang 29 Mei 1453, apa yang dia buat? Masjid semua Turki, tuan-tuan, Turki digelar sebagai masjid negara 1000 masjid. Tak sampai sekilo, berapa ratus meter masjid, lepas masjid, punya dia memasjidkan negara dia. Ayat baru. Memasjidkan umat, memasjidkan Korea, memasjidkan rumah, memasjidkan negara, 1000 masjid. Tak sampai 1 kilo. Daripada masjid. Duduk kat sini sebab tu tuan-tuan pernah sampai. Masjid Blue Mosque dengan Masjid Hagia Sophia. Yang Hagia Sophia kan tukar jadi masjid tu. Dia tak sampai 1 kilo. Dia ada azan bersahut-sahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid sana pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid yang berduet azan. Mana pernah orang buat? Bitara baru lepas ni. Lepas ni kalau ada Bushra 2.0, kita try buat pula. Masjid azan yang bersahut. Nak punya dekat dan punya banyaknya masjid. Okey, ketika masjid dibina tuan-tuan, dekat hujung macam ni, hujung panggil apa? Penjuru simen ni kan. Dia buat cerucuk besi. Turun sampai ke bawah pintu ni. Memang tinggi besi tu. Lepas tu, bila ditanya dalam kajian, kenapa Sultan-Sultan Ottoman ataupun Utsmaniyah, dia buat cerucuk besi tu, ketika itu tuan-tuan, Sultan Ottoman nak mendidik, mengajar umat, bila ada besi, ada penghalang dan penghadang, hang nak masuk masjid, hang mesti tunduk. Betul? Maksudnya tuan-tuan, sehinggalah umat dan rakyat Turki nak masuk masjid, dia akan tunduk sebagai tanda adab. Besi itu sebagai didikan dan falsafah. Sehingga umat dia dah biasa masuk masjid, hang akan tunduk. Ini menghormati rumah Allah. Ihtiram. Ikram. Memuliakan rumah Allah. Akhirnya, mereka buang besi itu. Sampai hari ini, ketika Ottoman sebelum dijatuh khalifah, umat Islam 643 tahun. Nampak tak tuan-tuan? Siapa yang memuliakan rumah Allah, Allah memuliakan negara. Itu satu. Masjid Jokorian. Saya ringkas tuan-tuan. Masjid yang saya sebutkan tadi, masjid di Jakarta. Di Yogyakarta. Apa yang dia buat? Nak bagi orang ramai, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia buat cabutan bertuah. Ketika sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selak kapek masjid, ada nombor cabutan bertuah. Jadi tuan-tuan, sila selak kapek masjid sekarang. Agak-agak ada apa? Masjid kita kalau selak, nampak tik cicak. Masjid mereka ada cabutan bertuah. Masjid kita tak boleh selak sebab ini kita dah jik sampai ke belakang. Masjid Jokorian dia bubuh punya nak bagi ramai. Dekat sujud tu ada nombor cabutan bertuah. Sallallahu Alaihi Muhammad semua sampai tak macam tu. Tuan-tuan, apa lagi yang boleh saya kongsikan ringkas pada zaman Golden Age of Andalus dan juga diwarisi oleh Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah, zaman pentadbiran dan pusat komuniti masjid, seluruh jawatan kuasa, seluruh Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah sebelum masuk ke pejabat pentadbiran, Sultan, Khalifah, pemimpin wajib check in masjid dulu. Hampa sembahyang jemaah subuh, baru hampa layak masuk ke pejabat pegang urusan dunia. Falsafah dia, hampa settle dulu hablu minallah sebelum hampa nak buka file, nak buka dunia, nak pegang duit, nak urus kerajaan, nak urus pentadbiran, nak urus dunia, hampa kena urus akhirat dengan Allah dulu. Maka semua Sultan Ottoman check in masjid dulu, baru check in masuk pejabat. Tak pernah ada dalam sistem kerajaan. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah cadangkan semua YB, semua pemimpin daripada Exco, daripada MB sampailah ke peringkat istana. Tidak keterlaluan saya kata. Kalau tuan-tuan rasa cadangan saya ni agak praktikal, mungkin tuan-tuan boleh viralkan benda ni untuk umat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk saya tuan-tuan. Apa ayat dia? Apa cadangan dan saranan dia? Kuliah bulanan tentang Turki, Sultan-Sultan Ottoman. Bagaimana mereka menjadi sultan yang rapat dengan masjid. Pada semua zaman Muawiyah sampailah Zunan Abbasiyah sampai Turki Utsmaniyah. Kena ada kuliah bulanan cerita tentang agungnya kerajaan-kerajaan dulu. Allah jaga ruh kerajaan, Allah jaga ruh negara, Allah jaga pemimpin. Sebab pemimpin rapat dengan masjid, Allah berkatkan negeri dan negara. 600 tahun mereka menguasai dunia. Because of what? Sebab tu sultan dididik dekat dengan masjid. Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, apa lagi yang saya boleh kongsikan? Tadi Ustaz
Ustaz Firdaus sebut Masjid Bushra. Dia ada bitara dia ataupun rare dia. Benda mahal dia adalah toilet. Jadi saya cadangkan warga Bertam, bila tuan-tuan kalau nak tengencik, tuan-tuan nak terberak, tuan-tuan tahan, tuan-tuan pergi berak kat masjid mereka. Sebab masjid mereka tandas first class ASEAN. So tak payah guna masjid kita, tahan. Kenapa tahan? Nak pergi mana? Masjid Bushra, pergi berak kat sana. Tandas mereka ASEAN. Tuan-tuan rasa seperti tuan-tuan berak di luar negara. ASEAN kot. Boleh? Boleh tahu tu? Sallallahu alaihi wasallam. Hujung-hujung tu baru kena sikit. Jadi nak bagi tahu bahawa sebut tentang toilet, saya ingat di Australia, saya pergi toilet dia ada lagu Ustaz Oi, ada lagu. Kan? Masuk ni tekan keluar. Dia ada irama, boleh pilih klasik, jazz. Tekan pula dia keluar ayat, dia tembak tu, tuan-tuan, nikmat 7 petala langit. Okey, 2. Button yang ketiga saya takut nak tekan. Sebab bila tekan tu nampak macam ada bekas tangan. Kalau tangan tu keluar tuan, dia masas kot bawah, yang saya takut terkeluar benda lain. Yang tu saya tak tahu ni tekan. Saya hanya tekan lagu je. Nak bagi tahu itu antara benda yang lagi rare lah tuan-tuan. Jadi nak kesimpulan dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, di Penang ni kita ada apa? 215 masjid, 506 surau, 29 di SPU saja kita ada 29 masjid, 49 surau dan kita berada di ranking kedua di belakang seberang perai tengah. So kita kena lawan, tetap lawan. Adakah perlu saya ulang? Tak perlu lewat dah. Okey, tak ada ulang dah. Okey. Jadi tuan-tuan, jadilah saya rasa itulah nilai yang perlu kita jaga. Tuan-tuan, jaga masjid, jangan mengalah. Dunia bukan tempat berkelah. Kutiplah ilmu, jagalah masjid. Uruslah masjid walau berdarah. Tahan bersakit, mahu berpedih. Iman kuat, pantang beralih. Memikul beban, tahan ditindih. Dalam masjid, hati mau bersih. Agar jiwa jernih dan putih. Sesama manusia kita berguna. Sesama makhluk berperangai elok. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah. Kembali ke Angkasa Puri. Subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan. Dekat sejam lebih kita duduk tang ni. Ada soalan, cumanya saya tengok kemaslahatan kita dah terlalu lewat. Esok orang kerja. Jadi saya minta ampun, minta maaf akan soalan ni kita tak dapat nak menjawab. Jadi moga-moga saudari kita yang bertanya boleh bertanya kepada Ustaz Alin ataupun Google pun boleh percaya lah. Boleh percaya lah ni. Alhamdulillah boleh tanya bagaimana. Dan saya pun tak mau cakap panjang, dah 9.50 dah. Moga-moga pertemuan kita kali ini membuahkan rahmat dan kasih sayang dan menyentuh padukan kita dengan kita membuang segala kesombongan yang ada dalam hati kita. Dalam keadaan Allah ampun dosa kita, Allah Ta'ala tutup keaiban kita dunia akhirat daripada pandangan mata dan pengetahuan. Daripada pandangan mata dan pengetahuan manusia dan makhluk Allah dunia akhirat. Dan akhirnya kita boleh duduk dengan Nabi di syurga Firdaus. Dan yang terakhir kali kita dapat melihat wajah Allah yang maha mulia, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa pada lain masa. Saya tangguh ni bukan tangguh saja, tangguh ikat mati tu insya-Allah pada lain masa kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.